Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an bihil aziz. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Suratul Baqarah ayat 30 daripada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama untuk kita meneruskan sesi Deep Talk kali yang ke-12 ini. Kali ini saya Muhammad Nazrul bin Ismail, Ketua Jabatan Latihan dan Pembangunan Profesionalisme IPG Kampus Pendidikan Teknik dengan tajuk Mendekap Quran, Pemangkin Pemimpin Pendidikan. Yang berbahagia Encik Romaino Berabu, Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik, yang berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik. Tunggak peneraju kepada program Deep Talk ini yang berusaha Dr. Baharudin bin Saleh, Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan. Seluruh saf-saf pimpinan IPG Kampus Pendidikan Teknik, warga kampus dan para pendengar sekalian. Saudara dan saudari sekalian, ayat yang saya bacakan tadi adalah satu ayat daripada Al-Quran yang mana ia merupakan suatu asas untuk kita bicara soal manusia dan soal kepimpinan. Ayat itu bermula dengan perkataan wa'iz. Wa'iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saudara dan saudari sekalian, tuan-tuan dan perempuan, bagi rakan-rakan saya yang Muslim, apabila dia membaca ayat Al-Quran, dan ayat ini bermula dengan kalimah wa'iz, dan dia memberi ingatan kepada kita bahawa sesungguhnya ayat ini, ayat yang mana baginda Rasulullah SAW tidak mengetahui peristiwa, melainkan ia diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril. Adapun ayat yang seumpama dengan selain daripada wa'iz yang membawa konotasi masa adalah iza. Kalau kita lihat ayat-ayat yang bermula dengan iza, contohnya iza ja'a nasrullahi wal fath atau iza zulzilatil ardu zilzalaha, ia memberi konotasi, memberi ingatan kepada kita bahawa ayat ini ayat yang bersifat sekarang dan masa depan. Dan ia menunjukkan bahawa perbezaan di antara penggunaan ayat wa'iz dan iza ini untuk kita tadabbur, untuk kita lihat bagaimana untuk kita mengambil ibrah daripada ayat-ayat yang sedemikian. Seterusnya mari kita lihat ayat ini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, perkataan wa'iz ini, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Lalu malaikat pun bertanya. Mereka berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dia kata, mereka bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah engkau Tuhan kami untuk menjadikan satu kelompok orang atau manusia atau satu makhluk yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah. Lalu malaikat menambah lagi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami sentiasa bertasbih dan memuji dan mensucikanmu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Ibrah daripada ayat ini, secara ringkasnya, malaikat bertanya kepada Tuhan. Kalau kita lihat beberapa tafsiran, bukanlah ia nak komplain, bukanlah dia nak query, tapi bertanya untuk
mengetahui apakah apakah perkara, sekadar untuk maksudnya mengetahui apakah yang ingin dilakukan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan ayat ini cukup penting untuk kita sama-sama dalam kita menguruskan pengurusan kita. Baik, kita lihat penerangan ayat secara ringkas. Pertama, sejarah asal usul manusia. Ayat ini memberitahu bahawa asal usul manusia ini ada asas tersendiri. Ia bukan berdasarkan daripada mana-mana teori yang menyatakan ada teori yang menyatakan asal manusia ini dari satu makhluk bertukar kepada satu makhluk yang lain, bertukar sehingga akhir sekali menjadi manusia. Oh, itu tidak. Sesungguhnya teori itu langsung tidak berasas sama sekali. Tapi sesungguhnya kejadian manusia ini ada asasnya tersendiri, ada dalil yang jelas. Yang kedua, ayat ini membicara soal konsep khalifah. Konsep khalifah yang menyatakan bahawa ada pandangan yang dibuat oleh tafsir Asyurul Bayan oleh Asy-Syanqiti menyatakan khalifah ini merujuk kepada Nabi Adam AS dan seterusnya generasi. Dan menurut tafsir Qurtubi, khalifah pada ayat ini menunjukkan pada pemimpin dan ada orang subordinate yang mana sebahagian daripada mereka perlu patuh kepada arahan. Dan inilah menjadi kunci kepada antara ayat dalam proses pengurusan untuk kita jadikan ibrah, untuk jadikan pengajaran dalam kita menguruskan organisasi kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini juga mengangkat martabat manusia, sama ada jin, malaikat dan lain-lain. Membezakan kita, sesungguhnya manusia ini mempunyai darjat yang tinggi, yang mana apa yang penting untuk kita ikut segala perintah Tuhan, mengikut cara baginda Rasulullah SAW. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian, mengapa saya memilih Al-Quran dalam membicarakan ini? Pastinya dalam semua kehidupan, Al-Quran ini adalah petunjuk kejayaan. Ramai orang telah berjaya dan Al-Quran telah berjaya membuktikan kejayaan mereka apabila kita mengikut Al-Quran sepenuhnya. Kedua, dalam Al-Quran ada kisah yang perlu kita mengambil ibrah. Semua kisah, sama ada kisah Nabi, kisah setengah-setengah kaum yang diceritakan dalam Al-Quran. Bukan saja-saja. Sebenarnya Quran ini bukan kitab sejarah, tapi kitab untuk kita memberi, untuk kita mencari dan untuk kita belajar bagaimana kita mengambil pengajaran daripada yang lepas supaya kita tidak ulangi kesilapan yang lalu. Ketiga, Quran ini memberi berita gembira dan juga memberi amaran keras bagi yang tidak mengikutinya. Yang keempat, inilah satu-satu dokumen paling lengkap. Dokumen kehidupan manusia yang paling lengkap. Untuk kita ikut satu demi satu. Dan untuk kita tadabbur, untuk menjalani kehidupan kita di atas muka dunia yang fana yang seketika ini. Yang seterusnya, Al-Quran ini dapat dibuktikan dengan sains dan teknologi. Kita tengok ada banyak peristiwa-peristiwa. Contohnya kejadian hujan. Contohnya kejadian manusia, pembentukan manusia dalam konteks embriologi. Contohnya kejadian-kejadian berkaitan dengan peristiwa-peristiwa seperti bahtera Nabi Nuh. Banyak telah dibuktikan di dalam Al-Quran. Dan akhir sekali antaranya, yang mungkin boleh kita cari lagi dan mungkin saya dapat menyatakan sebahagian daripadanya, iaitu Al-Quran membicarakan untuk kita kuasai gaya pemikiran. Apa bentuk gaya pemikiran? Semua ada dinyatakan dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya sahaja dalam membicarakan soal Al-Quran ini untuk kita jadikan sebagai panduan. Ada satu buku, The Amazing Al-Quran, yang ditulis oleh Dr. Mary Muller. Dan pada satu ketika, saya mencari siapakah Dr. Gary ini. Bila saya mencari dalam Facebook, saya dapati bahawa Dr. Gary Muller kini telah bertukar nama kepada Abdul Ahad Omar. Dia juga telah memeluk Islam. Pernah saya terbaca cerita berkaitan Dr. Gary Muller. Dia berkesempatan untuk berdebat dengan Ahmad Didat pada satu ketika. Dan saya tidak pasti berapakah tempoh masa yang diambil. Akhir sekali dia memeluk agama Islam. Dan hari ini dia menulis The Amazing Quran. Seterusnya, dalam bidang manajemen, ada seorang yang bernama Roderick Fountain. Dia juga menulis berkaitan dengan manajemen dengan menggunakan pemikiran daripada Al-Quran, The Power of
Quranic thinking. Dia juga bertanya dalam buku ini, why do Muslim believe in the Quran? Menunjukkan bahawa ramai yang membicarakan soal ruang hidup kehidupan kita berkaitan dengan Al-Quran. Dan Dr. Roderick Fontaine juga adalah orang Islam ini. Seterusnya, saya menceritakan Quran. Q-U-R kuasa 2. A-N. Itu saya namakan, kita baca sebagai Quran. Dan ini adalah satu asas yang mana untuk saya jadikan model, jadikan konsep dalam menguruskan jabatan latihan dan pembangunan profesional. Tuan-tuan dan puan-puan, saya baru saja dilantik pada bulan Julai dahulu untuk mengepalai jabatan latihan dan pembangunan profesional. Secara jelas sebelum ini jabatan ini adalah unit, lalu dinaikkan taraf kepada jabatan. Dalam menguruskan jabatan ini, setiap orang ada konsep tersendiri, ada gaya tersendiri. Bersama juga kita sebagai pensyarah, dalam kita mengajar, ada kaedah kita tersendiri. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya menjawat jawatan Ketua Jabatan Teknologi Pengkomputeran, bersama-sama dengan ahli jabatan pada ketika itu, kita membina satu model instruksi JTP. Tuan-tuan boleh mencari, tuan search dalam internet, model instruksi JTP, yang mana prinsip model pengajaran ini kita ambil kaedah menggunakan pendekatan azan. Mungkin saya tidak kesempatan untuk kita menerangkan satu persatu konsep ini. Namun saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada ahli jabatan yang lalu, seperti yang bersama-sama dengan saya, Puan Noaini, Puan Azlin, Dr. Ma, dan beberapa rakan jabatan yang lain yang mungkin saya tidak dapat nyatakan, dalam menjayakan untuk kita membangunkan sebuah model instruksi untuk kita aplikasikan di dalam kelas maupun dalam konteks kita mengajar. Sama ada kita guna atau tidak, itu atas kita. Tapi untuk saya nyatakan bahawa dalam azan itu sendiri ada falsafah pedagogi, model pedagogi untuk kita terapkan dalam proses kita mengajar pelajar-pelajar kita. Namun dalam konteks pengurusan, hari ini saya ditempatkan di Jabatan Latihan Pembangunan Profesional untuk saya bina satu kerangka latihan pada seluruh IPG campus. Okey, kita yang pertama pergi pada Q. Q adalah quality. Quality, banyak aspek kita boleh tengok dalam soal quality. Tak perlulah mungkin saya untuk terangkan apa makna quality, siapa tafsir quality, siapa yang definisi quality. Mungkin tidak perlu dalam sisi untuk saya jelaskan satu persatu. Tapi cuma untuk saya nyatakan bahawa antara perkara yang perlu kita ambil dalam proses pengurusan adalah pasukan. Yang pertama adalah pasukan atau ahli kita. Bagaimana untuk kita bangunkan kualiti bagi setiap ahli pasukan kita, ahli jabatan atau ahli unit, untuk kita memberikan pengurusan yang terbaik kepada seluruh warga kampus secara khusus atau pada yang lain. Yang kedua, kualiti komunikasi. Komunikasi yang jelas, komunikasi yang tepat, komunikasi yang memberi kesan dalam kita menyampaikan mesej penting. Yang seterusnya adalah pengurusan, tadbir urus dalam kita punya jabatan. Hari ini orang mula bekerja dalam konteks digital. Bekerja dalam konteks digital, maka segala asas kita berkonsepkan dalam maklumat digital. Maka pastilah DJLPP untuk kita bangunkan beberapa perkara dalam konteks untuk kita memanfaatkan digital. Seterusnya dalam tindakan dan aktiviti. Kualiti kepada tindakan dan aktiviti kita, yang mana tindakan aktiviti ini bukan sahaja sekadar kita lakukan, bukan sekadar terbuat, tetapi mempunyai katakan makna dan memberi kesan jangka panjang agar ia membina pembangunan insan itu sendiri. Seterusnya kualiti sumber. Sumber yang ada hari ini kadang-kadang terhad. Sumber yang ada kadang-kadang hari ini mungkin
mempunyai harga yang mahal, maka dengan kefahaman berkaitan dengan kualiti ini, maka kita akan tahu pada takuk mana kita perlu berjimat, pada takuk mana kita perlu kita gunakan secara sebaiknya. Seterusnya berkaitan dengan kos. Kos juga memain peranan dalam kita menguruskan kualiti kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita menyusun kepimpinan dan pengurusan sumber, kos, satu faktor lain adalah produktiviti. Produktiviti yang membawa untung yang banyak, yang kita kata manfaat yang banyak, adalah menjadi trust kepada proses pengurusan yang baik. Di samping kita juga mempunyai pelan-pelan contingency, termasuk dalam kita menguruskan risiko maupun meningkatkan produktiviti kita. Pastinya sekiranya produktiviti kita meningkat, prestasi kita cemerlang, maka kita akan dapat manfaat yang maksimum. Tuan-tuan sekalian, selain daripada itu adalah pentaksiran. Pentaksiran untuk kita lihat bagaimana kita sukat atau kita ukur kadar kualiti kita. Kita perlu ada prosedur kawalan supaya kualiti kita mencapai standard. Contohnya di peringkat kita sendiri ada ISO, ada IOM, ada MQA untuk kita ukur segala kerja buat kita. Pastinya kita perlu sediakan rubrik supaya kita tak terkeluar daripada landasan atau kita berada dalam kita katakan senarai tugas atau kita katakan item yang dibenarkan. Mungkin kita ada matrik untuk kita memastikan kerja buat kita ini mencapai tahap yang kita hendak. Dan ada yang lebih penting, kita ada data. Hari ini kita bercakap soal data. Dan saya memandang data ini adalah satu perkara yang penting. Semua benda ini untuk kita tingkatkan kualiti kita, tak ada lain iaitu kita bermula dengan niat. Apakah niat yang ada? Kerana niat itu adalah azam untuk kita laksanakan sesuatu itu dengan yang terbaik. Antara perkara yang saya beri perhatian dalam untuk meningkatkan konteks pengurusan di JLPP, saya mungkin tak dapat untuk kongsikan dalam konteks yang lain. Dan tempoh yang ada ini memadailah saya lihat dalam skop pengurusan di Jabatan Latihan dan Pembangunan Profesional. Antaranya adalah dalam saya memanfaatkan digital. Yang keduanya kesahan data dan konvensi penamaan. Ini antara benda yang saya cuba bangunkan di JLPP dalam kita membina kualiti. Contoh dalam pemanfaatan digital dalam konteks jadual kerja. Ahli-ahli jabatan kita sediakan satu drive yang mana segala proses kita katakan jadual kursus, mesyuarat ketua jabatan, ada CPD ataupun PLC, kita letakkan dalam Google Calendar. Kita manfaatkan apa yang ada. Buat masa ini, inilah kesempatan yang ada dalam ruang lingkup yang kita ada dalam kita meningkatkan kemahiran cloud computing. Dan saya juga berpesan kepada ahli jabatan supaya kita memanfaatkan warna-warna yang ada dalam Google Calendar itu untuk kita jadikan sebagai asas kepada proses gerak kerja kita dalam jabatan. Ketua jabatan mungkin kita warnakan warna merah. CPD kita warnakan warna orange dalam melaksanakan aktiviti. Latihan pembangunan staf atau LDP kita warnakan dengan warna biru. Dan mungkin kita boleh gunakan warna-warna lain agar kita memastikan bahawa kita saling mengambil tahu apakah tugas-tugas dan kerja buat dalam jabatan. Selain daripada itu, untuk kita memanfaatkan digital, saya menggunakan draft yang diberikan dalam membangunkan repository.
Saya selalu berpesan kepada ahli jabatan, kita kena buat yang terbaik kerana kita akan tinggal atau meninggal. Mungkin agak kasar perkataan itu, tapi kita tak akan kekal di JLPP ini. Satu hari nanti kita akan berubah. Satu lagi hari nanti kita akan bergerak. Maka kita bina satu folder, satu repository yang mana apabila orang lain datang ke tempat kita, mereka boleh tahu apakah lokasi-lokasi fail atau surat ataupun dokumen yang perlu dirujuk. Mudah-mudahan ia memberi manfaat. Di kesempatan ini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada PT saya Encik Rashid yang memastikan bahawa folder-folder ini disusun dengan rapi. Seterusnya dalam konteks kesahan data. Bermula dengan bulan Ogos, saya cuba meneliti data-data kursus yang ada di JLPP. Dan hari ini saya keluarkan satu dashboard yang mana untuk kita pastikan bahawa kursus-kursus kita ini boleh kita ulas dalam satu paparan. Contohnya pada 2 September saya dah download laporan dan kita akan dapat lihat bahawa berapakah jumlah kursus yang ada pada kita, berapa ahli panel yang telah kita panggil dalam tempoh hampir setahun dan berapakah anggaran guru-guru yang telah kita latih dan pensyarah yang kita latih. Dan apakah jenis kluster latihan yang kita buat, kategori latihan, bentuk-bentuk latihan, nama-nama kursus dan siapakah kumpulan-kumpulan sasaran serta bilangan dan bentuk aktiviti apa yang kita buat dapat dinyatakan dalam satu paparan yang saya namakan dashboard. Dan ini boleh diakses oleh semua orang, terutamanya di IPG KPT untuk melihat apakah kursus-kursus yang telah kita anjurkan sebelum ini. Khususnya dari konvensi penamaan, ia cukup penting. Oleh kerana kita menguruskan banyak surat, banyak memo, banyak dokumen, maka penamaan dokumen-dokumen itu perlukan konvensi. Jadi ini yang saya nyatakan kepada ahli jabatan supaya kita merangka menguruskan ini dengan baik supaya untuk memudahkan dalam konteks information retrieval atau IR. Seterusnya, dalam pemikiran Qurani yang mana saya cuba terapkan dan mudah-mudahan untuk kita sampaikan kepada semua ahli jabatan yang lain. Ketika kita diberi peluang, ketika kita diberi kepercayaan, ketika kita diberi amanah, maka kita buatkan yang terbaik. Kerana satu hari nanti kita akan bertanya, kita akan berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kalau aku dahulu aku buat amal baik atau buat satu yang terbaik dalam kehidupanku. Mana yang kita ada peluang untuk melakukan dalam tempoh yang ada, saya nak mengajak ahli jabatan terutama diri saya dan ahli-ahli jabatan dan seterusnya para pendengar. Sementara kita diberi kepercayaan, sementara kita diberi peluang, sementara kita diberi amanah untuk kita lakukan, maka kita buatlah yang terbaik. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran di sini dan di sana. Seterusnya, kita pergi pada U, iaitu upgrade. Saya namakan istiqamah. Mungkin sukar untuk kita jumpa perkataan ini dalam bahasa Malaysia, istiqamah ini. Atau kita katakan, mungkin secara mudahnya kita katakan upgrade atau peningkatan. Tapi saya melihat istiqamah ini lebih tepat. Kehidupan kita pada hari ini berbentuk eksponensial. Kita bukan bergerak dalam keadaan kita katakan perlahan. Yang mana kadang-kadang perkara yang berlaku di luar daripada pemikiran kita. Kerana cepatnya proses perubahan demi perubahan. Kalau dulu kita sebut IR, first IR, 1.0 IR, 2.0 IR, 3.0 IR dan hari ini kita lihat 4.0 IR yang kita berbicara soal bukan saja soal cyberspace tapi cyber physical. Seterusnya kita juga digejutkan dengan dunia VUCA. Pastinya kita pernah mendengar
ulasan atau deep talk yang disampaikan oleh timbalan pengarah kita berkaitan dunia VUCA, yang hari ini kita hidup dalam keadaan volatile. Apa-apa boleh berubah. Benar, hari ini saya ketua jabatan, tapi bukan semestinya besok juga saya ketua jabatan. Kan hidup kita volatile. Kita akan berubah daripada masa ke masa. Kemudian dunia ini bersifat uncertain. Uncertain. C ada complexity dan A ambiguity. Ini telah dijelaskan dengan jelas dalam satu deep talk sebelum ini, yang mana apakah satu demi satu VUCA ini. Namun VUCA juga menjadi kita punya solusi dia. Pertama, vision. Kita tetapkan vision kita. Apa yang patut kita buat? Tak semua benda yang kita boleh cover. Ada perkara yang kita boleh kawal, ada perkara kita tak boleh kawal. Dalam konteks uncertain, kita perlu understand. Kita perlu faham apa yang kita cari. Kemana kita ada tuju kita. Dalam konteks complexity, kita kena clear. Lawannya adalah clear. Kita jelas apa matlamat kita, apa tujuan kita dan apa yang kita nak bangunkan. Dalam konteks ambiguity, lawannya adalah agile, tangkas dalam pemikiran. Sentiasa cerdas untuk kita fikir dan kita bergerak untuk memantapkan diri dan organisasi kita. Pastinya saya bagaimana saya sebut tadi, saya akan bercakap dalam konteks JLPP dalam kita bangunkan JLPP. Ini satu yang saya mengambil contoh untuk kita upgrade LPP dalam kita merangka kursus-kursus di JLPP. Pada 2 September, kita dapati bila kita lihat, kita rumuskan, terdapat kursus-kursus yang ada, yang dikendalikan oleh jabatan-jabatan dan dilaporkan di JLPP. Kita dapati ada 4 kluster latihan. Pendidikan, generik, kemanusiaan dan STEM. Mungkin taburannya tidak sekata. Namun kalau kita tengok dari segi kategori latihan, hampir 90% latihan kita bersifat asas. Bersifat di peringkat asas saja. Pada 15 November 2021, kita sekali lagi collect data. Kita input data. Kita dapati bahawa ada peningkatan dari segi kluster generik, kluster pendidikan dan begitu juga kluster kemanusiaan. Namun yang lebih menarik, kita lihat kategori latihan kita, kita sudah mula menampakkan ada satu lagi bentuk latihan baru iaitu bersifat dasar. Dan kita dapati sudah ada satu pattern yang baru yang mana ada pelebaran dalam konteks jenis kategori latihan kita. Dan ini yang kita mudah-mudahan kita rancang pada tahun 2022. Terima kasih kepada ketua-ketua jabatan yang menghantar laporan ini, perancangan ini. Ini saya dapat rumuskan secara ringkas bahawa kita sudah bergerak daripada 4 kluster latihan kepada 6 kluster latihan. Ada pendidikan, ada generik, ada bahasa dan kemanusiaan STEM. Dan kita ada kluster yang ke-6. Nanti kita tengok apa kluster yang ke-6 yang mungkin kita perlu tahu apa kluster yang ke-6. Namun kita tengok dari segi kategori latihan, kita dapati donat kita ni dah mula nampak lebih melebar. Kita dapati asas kita dah mula kurang berbanding dengan pada 2 September 2001. Tapi kita dah dapati bahawa ada lekuk atau kita ada segmen kompetensi, segmen pelengkap, elektif dan dasar sudah mula melebar. Ini menunjukkan satu peningkatan yang kita buat dalam konteks kita merangka kursus-kursus di IPG Kampus Pendidikan Teknik. Ini adalah satu data dashboard lagi yang mana kita melaporkan antara Ogos hingga Disember 2021. Apa yang saya nak tunjukkan di sini, ini adalah satu cara kita collect data, kita mengumpul data-data kita untuk kita mengetahui apakah kursus-kursus atau kita katakan kategori atau segmen kursus yang akan dilaksanakan dalam tempoh Ogos hingga Disember. Kita perlu melihat lebih awal agar kita dapat memberi konsultasi kepada penganjur
untuk kita lihat apakah kluster latihan yang mungkin lebih memberi manfaat untuk kita laporkan dan kategori latihan. Saya mengambil kesempatan ini untuk kita melihat beberapa kluster yang mungkin kurang jelas atau mungkin di luar pengetahuan atau mungkin kita tidak perasan. Pertama, kita ada 6 kluster. Kluster pertama adalah kluster pendidikan. Kluster pendidikan ini dia lebih bersifat kepada dalam konteks PCK dia atau pedagogi content knowledge, lebih kata secara umum dan tidak melibatkan mana-mana subjek secara khusus. Contohnya kebat dalam pendidikan abad ke-21, contohnya pentaksiran bilik darjah, pendidikan khas. Ini kita namakan kategori, kita katakan sebagai pendidikan. Ada kategori STEM. STEM itu kategori yang melibatkan content knowledge dan pedagogical content knowledge ini bersifat atau digabungkan dengan subjek matematik, sains, teknologi dan RBT. Contohnya kebat dalam STEM dan agak menarik dan mendapat tontonan ramai apabila kita pada tahun ini kita dapat mengadakan webinar STEM dan satu lagi kita kata STEM dalam Al-Quran. Juga itu satu contoh aktiviti yang melibatkan STEM. Seterusnya bahasa. Latihan yang mana melibatkan bahasa Inggeris, bahasa Tamil atau bahasa-bahasa yang ada dalam kampus. Kemudian kategori kemanusiaan. Ini mungkin melibatkan subjek seperti sejarah, pendidikan Islam, pendidikan jasmani, geografi dan lain-lain. Seterusnya yang ke-5 itu co-curriculum. Ini satu segmen atau kategori khas untuk kalau di teknik adalah Jabatan Pendidikan Jasmani dan co-curriculum. Untuk dia kendalikan dan seperti dalam konteks kejurulatihan, kepegawaian, mungkin dalam konteks kita katakan sebagai pengadilan dan pengelolaan. Dan kluster yang ke-6 adalah kluster generik yang mana bidangnya adalah bidang umum, mungkin untuk kemahiran individu atau insaniah. Contohnya pengacaraan, contohnya pengurusan keuangan, seterusnya pengurusan organisasi dan lain-lain. Dan seterusnya, saya nak juga ingin sampaikan dalam konteks apakah kategori latihan yang kita ada. Pada mana kita letakkan kategori asas. Lazimnya apabila aktiviti atau sebelum atau permulaan laluan kerjaya pegawai atau staf dalam satu-satu organisasi. Contohnya program transformasi minda. Contohnya kalau dulu KISEM program transformasi minda atau NPQL untuk kepimpinan atau kursus induksi. Ini kita kategorikan kategori asas. Kemudian pembangunan kompetensi. Pembangunan kompetensi aktiviti latihan atau pembangunan profesional untuk kita tingkatkan kompetensi generik atau fungsional berasaskan bidang dan deskripsi tugas atau kita katakan laluan kerjaya ataupun untuk kita tingkatkan grade kita. Ini mungkin dalam konteks di IPG Kampus Sudikan Teknik, kita katakan ini berkaitan dengan peningkatan akademik, kita nak katakan ulasan buku, kita nak katakan latihan-latihan khusus yang kita adakan di antara jabatan-jabatan kita lah. Seterusnya keperluan dasar. Kita katakan kategori dasar iaitu program bagi meningkatkan kompetensi warga kampus dalam memahami dan menghayati pelaksanaan program-program yang menyokong kepada keperluan khusus KPM. Contohnya kita katakan PAK, pembelajaran abad ke-21, kebat, atau mungkin kita katakan pentaksiran berasaskan sekolah atau program Linus. Ini kategori dasar. Ini adalah dasar-dasar kerajaan. Seterusnya elektif. Program pilihan sendiri atau mengikut keperluan organisasi berkaitan dengan bidang tugas atau pengupayaan dan pengukuhan kompetensi bagi meningkatkan kualiti penyampaian dan perkhidmatan. Contohnya kita ada seminar, pembelajaran sektor awam IPSA ataupun kita kata penyelidikan dan tindakan. Ini di antara yang kita katakan elektif. Dan ada satu lagi kategori yang kita anggap kategori ini adalah kategori pelengkap. Kategori pelengkap contohnya
itu program yang advance, program eksklusif yang ditawarkan kepada kepimpinan tertinggi dan guru serta pembimbing sekolah yang berprestasi tinggi yang terpilih untuk pengayaan dan pengukuhan kepakaran serta kita sebut sebagai towering personality. Ini kita katakan kategori pelengkap. Dan sesungguhnya kita di JLPP hanya dimaklum untuk kita mengkategorikan kursus-kursus tersebut berdasarkan apakah kursus yang bakal dijalankan. Dan untuk kita upgrade atau istiqamah ini, peningkatan diri kita, kita katakan setiap hari ini terlalu banyaklah perkara berubah. Kan, perubahan-perubahan lebih cepat daripada apa yang kita fikirkan. Dan kita kena berubah. Okay? Kita kena berubah. Sama ada dari segi pemikiran, sama ada dari segi jasmani dan sebagainya, kita perlu berubah. Kita tidak boleh berasa selesa dengan apa yang ada. Kita perlu strategik, energetik dan strategis dalam melaksanakan tindakan. Seterusnya, tidak cukup dengan itu, kita perlu ajar atau tangkas dalam pemikiran, kemahiran teknikal, kaedah komunikasi dan teknik dalam agihan tugas. Kalau dulu kita bercakap soal surat, memo, hari ini orang hantar tugasan atau kita hantar komunikasi kita dah melalui WhatsApp dan TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Hari ini kita kena bergerak ke arah ini. Kita tidak boleh lagi hanya bergantung pada email yang pernah kita lalui satu ketika dahulu. Kemudian hari ini kita berdepan dengan generasi yang fasih digital. Digital fluency. Kita tak kata lagi literasi digital hari ini. Malu kita kalau kita sebut berkaitan dengan digital literacy. Sebab orang dah bergerak kepada digital fluency. Dan warga kita hari ini, kita berdepan dengan warga digital. Atau kita katakan digital citizen. Dan dari konteks kepimpinan juga kita perlu ubah suai. Kerana hari ini kita berdepan dengan masyarakat yang digital, maka kepimpinan digital juga kita perlu bina dan yang mana ia menjadi satu asas kepada peningkatan kita katakan organisasi pada hari ini. Dalam pemikiran Quran ini kita katakan untuk kita ubah orang, untuk terus istiqamah, kita hanya boleh ajak, kita hanya boleh buat kursus. Tetapi yang lebih penting, kita kena doa pada diri kita masing-masing. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus atau jalan orang-orang yang istiqamah. Siapakah orang-orang itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat. Jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat. Kalau kita nak lihat siapakah orang yang kurniakan nikmat, kita kena tengok kalau orang Islam, dia kena buka surah An-Nisa yang disebut sebagai minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah orang-orang yang para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Inilah orang yang kau jadikan teman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga. Kita kata Q, U, R kuasa 2. R kuasa 2 ini merujuk kepada respect dan responsibility. Ia merupakan kunci kepada kebersamaan dalam tabik urus. Hormat pada pimpinan, hormat kepada orang bawahan, hormat sama rakan setugas. Juga kebertanggungjawaban dalam urusan kerja. Apa saja tugas yang diberikan, sama ada boleh atau tidak boleh, kita cuba dahulu. Kita cuba dahulu. Dan kita cuba sampaikan apa yang boleh kita buat dan apa yang kita tak boleh buat. Kerana itu tanda kita hormat dan kebertanggungjawaban. Ia merupakan satu daripada natijah, daripada kualiti dan istiqamah yang kita sebut tadi. Apakah tanda kita ada rasa hormat dan rasa responsibility ini atau kebertanggungjawab ini? Pertama sekali, konsep syukur. Kita syukur dengan apa yang kita ada. Tatkala kita diberi kepercayaan, tatkala kita diberi amanah, tatkala kita diberi peluang
maka kita ambil tanggungjawab ini dan kita cuba laksana yang terbaik. Itu tanda kita syukur. Sabar. Kadang-kadang apa yang hadir pada kita di luar jangkaan. Dan kadang-kadang ia tidak sebagaimana yang kita rancangkan. Dan seterusnya, tanda kita hormat dan bertanggungjawab, kuat berpegang kepada prinsip. Kita usaha keras. Kita tekun demi menepati sasaran dan terutamanya dalam kita membina kejayaan organisasi. Seterusnya berkaitan dengan karismatik dalam kepimpinan pada semua peringkat. Okey. Seterusnya, kaliber dalam kita buat keputusan. Ini di antara perkara-perkara yang kita katakan tanda kita hormat dan ada kebertanggungjawaban. Dan yang terakhir sekali, antara lain adalah amanah dalam kita menjadikan organisasi, dalam kita mengurus takbir organisasi supaya sentiasa relevan dan signifikan. Mungkin banyak lagi mungkin orang di kalangan kita yang boleh tambah untuk kita bincang berkaitan dengan respect dan responsibility. Namun dalam keadaan yang ada, tempoh yang ada, memadailah dengan apa yang saya boleh nukilkan, bahawa antaranya lain yang saya boleh himpunkan syukur, sabar, kompeten dalam urusan, dalam buat keputusan, dan amanah ini sudah memperlihatkan bahawa itu tanda kita hormat dan ada kebertanggungjawaban. Sama juga ini saya bagi contoh dalam struktur organisasi di JLPP. Kita ada, terima kasih, kita ada Cik Syamsul Zulan, Ketua Unit Latihan Pembangunan Staf, Puan Hartini, Ketua Unit Pengenalan untuk Program Khas CPD, Dr. Aizah Karim, Ketua Unit Pembangunan Kepakaran, juga dibantu oleh Puan Nora, Pegawai Pengurusan, Cik Azura Penyelaras untuk Deep Talk, dan kita juga dapat dibantu oleh penyelara bidang kepakaran daripada jabatan-jabatan lain. Seterusnya pembantu takbir Cik Rashid Zairazi dan pembantu operasi Puan Nurul Hafizah Mazli. Semua ini ada pelbagai latar belakang akademik yang berbeza, mempunyai latar belakang dari sudut kategori perkhidmatan yang berbeza. Inilah tanggungjawab saya untuk membina hormat kepada semua ahli jabatan dan membina kebertanggungjawab terhadap apa tugas yang telah diberikan. Seterusnya, dalam pemikiran Qurani, kita lihat daripada satu surah namanya surah Al-Qasas, ayat yang ke-26, surah Al-Qasas, surah 28. Yang mana memadai saya baca terjemahan. Salah seorang di antara perempuan yang berdua berkata, "Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan." Yang dalam konteks itu mengembala kambing itu. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat, qawi dan amanah. Amin. Dalam satu buku Islamic Management, dia menceritakan bahawa qawi ini adalah kompeten. Orang yang kompeten, kuat, sama ada dari segi jasmani, keupayaan, atau kita katakan mahir dari segi teknikal, cerdas dan sebagainya. Dari segi kita katakan dari segi pemikiran, ini adalah qawi, orang yang kompeten. Kemudian amin, orang yang amanah, ada integriti, ada etik, ethical. Dan ini yang menunjukkan bahawa kekuatan kepada kita, kita pastikan kerja buat kita, di samping kita hormat pada orang, dan kita ada kebertanggungjawab di atas tugasan yang kita berikan. Seterusnya, dalam kita menguruskan, A adalah arrange. Kita susun apakah keutamaan kerja, dan kita perlu semak apakah yang kita kata bahagian ini adalah keperluan, yang mana kehendak dan yang mana pelengkap. Kalau kita lihat, bukan kita saja yang bincang. Dalam konteks Islam, kita namakan fiqh aulawiyat. Itu fiqh keutamaan. Antara pengarangnya, antara yang membicarakan hal ini adalah Profesor Dr. Yusuf Abdullah Al-Qaradawi.
Satu ulama besar yang mana ia membicarakan soal fiqh keutamaan. Selain daripada itu, dalam barat juga ada, iaitu Stephen Covey. Dia juga menulis The 7 Habits Effective People. Dan ada juga dokumen lain, The Power of Your Subconscious Mind. Ini di antara perkara yang mana mereka membicarakan soal bagaimana kita uruskan pengurusan atau kita kata urus takbir dalam kategori dalam keadaan yang kita ada. Dan satu lagi, kita bina keunikan. Dalam konteks konsep aulawiyat, mungkin kita tengok dari sudut Islamic view, yang mana aulawiyat mengutamakan suatu keperluan itu di tempat yang lebih utama dalam melaksanakan hukum dan nilai Islam. Ia tergantung hubungannya dengan hakikat dan situasi. Dan untuk kita faham fiqh aulawiyat ni, mungkin saya tak boleh nak terangkan secara mendalam. Memandailah secara saya sebut dalam fiqh aulawiyat ini, dalam fiqh keutamaan yang digariskan oleh Islam, perkara yang pertama yang perlu kita jaga berkaitan dengan fiqh an-nusus. Fiqh an-nusus iaitu yang berkaitan dengan nas dan sunnah, berkaitan dengan keperluan syarak. Satu lagi fiqh al-waqi' iaitu memahami realiti kehidupan, suasana pada hari ini. Contoh pastinya kita fahamlah dalam keadaan sekarang yang mana contohnya bagi orang Islam, pastinya untuk kita berjemaah, contohnya kita solat berjemaah ni, saf kena rapat-rapat. Itu kaedah dia pada hari satu yang itu sunnahnya. Tapi oleh kerana ada pertimbangan dalam keadaan kita, masalah realiti kehidupan kita hari ini, maka saf kita patut kena jarang-jarang. Ini kita kena ambil pertimbangan-pertimbangan. Yang ini dinamakan fiqh muazzanat, iaitu memahami kaedah perbandingan secara mendalam, sama ada dalam konteks tuntutan syarak dan realiti kehidupan kita pada hari ini. Ini adalah di antara perkara secara ringkas berkaitan dengan konsep aulawiyat. Seandainya kita ada satu mudarat, mungkin kita terpaksa mengambil, dalam banyak-banyak mudarat, kita terpaksa mengambil mudarat yang lebih kecil. Dan dalam kita arrange atau kita uruskan kategori urusan ini, dalam fiqh aulawiyat juga ada membicarakan berkaitan ad-dururiyat, yang mana perkara yang darurat, yang mana wajib untuk kehidupan. Tak boleh tak ada. Yang ni kena kita sian. Pakaian kita, kehidupan kita, kita katakan nyawa kita, ini pernah ada. Satu lagi al-hijaiyat, iaitu hajiat, al-hajiat, iaitu kita katakan perkara yang diperlukan atau kalau tak ada ia menyusahkan kita. Ini perlu juga, tapi kalau tak ada ia susah. Maksudnya boleh ada, boleh tak ada. Dan satu lagi tahsinat, perkara yang menjadi pelengkap dalam kehidupan kita. Ini untuk kita memastikan kehidupan kita ni lebih baik. Ini di antara perkara yang kita kena arrange. Begitu juga dalam kita membuat keputusan, arrange ni untuk kita buat keputusan. Mana ada perkara yang kita kena kita buat dalam keadaan konteks darurat macam mana, dalam konteks keperluan macam mana, dalam konteks yang kita santai-santai, dalam mana kita kata dalam kita mempunyai ruang masa yang banyak, dalam kita katakan gerak kerja yang masih ada lagi masa yang panjang, mungkin keputusan kita tidak sama dalam keadaan kita terdesak. Bukan saja kita, tetapi di konteks barat ada juga disebut sebagai Eisenhower Matrix, yang mana ada perkara dikategorikan kepada 4. Satu, ada perkara yang urgent tapi important. Urgent tapi important. Ini kita kena buat. Macam mana pun kita kena buat. Tapi ada perkara itu important tapi not urgent. Important tapi mungkin kita boleh jadualkan. Kita boleh jadualkan perkara ini. Dan ada perkara not important. Ini tak penting. Tapi urgent. Ini kita kena delegate. Kita kena delegate. Sama-sama kita kena bagi base. Pakat-pakat bantu. Dan ada perkara not important and not urgent. Ini kita delete atau kita remove lah. Ini di antara metrik yang mana kita, untuk kita arrange apakah proses kerja yang kita buat dalam organisasi kita. Seterusnya, N yang terakhir, never say never. Kita sudah cukup, Q sudah kita terangkan, U sudah, R squared sudah, A sudah, dan yang terakhir, never say never. Pertama, apa jua tugasan kita dapat, mulalah dengan insya-Allah. Itu prinsip atau alhamdulillah, supaya kita ubah kita punya subconscious mind. Kalau kita bermula dengan Allah atau seumpama yang
negatif, kita khawatir, kita di peringkat asasnya kita dah mempengaruhi minda bawah sedar kita sesuatu itu negatif. Okey. Seterusnya kita sentiasa fikir bagaimana untuk kita mudahkan proses. Tapi bila kita mudahkan, dia sempurna. Macam mana pun dia jadi sempurna. Ini antara perkara kita kata never say never. Kita cuba dulu. Sebenarnya kita bina kekuatan strategi dengan cara kita bina pasukan yang cekal. Okey, mungkin kita perlu melibatkan susun atau ahli kumpulan. Kita perlu tukar orang sana, kita perlu tukar orang sini, kita perlu alih sana, kita perlu ini strategi supaya kita nak memastikan bahawa kerja buat kita berjalan dengan baik. Antara lain, kita juga perlu rancang dengan pelbagai plan contingency supaya apa tugasan kita dapat melihat dari satu sudut apakah risiko, dari satu sudut apakah yang boleh menguntungkan. Kalau dalam masa saya belajar dahulu, kita namakan DAT model, iaitu dialog. Kita namakan A itu kita sebut sebagai lupalah perkataan A itu. A itu adalah risiko, T itu adalah transparency, A itu accessibility. Jadi DAT model, SA adalah accessibility. Seterusnya kita perlu beri arahan jelas berserta dengan kaedah pelaksanaan. Mungkin kita ada cara, tapi mungkin dalam kumpulan ada cara lain yang mungkin kita boleh timbang tara. Manakah cara yang boleh memberi manfaat bersama. Dan yang seterusnya mungkin kita perlu siapkan manual. Soal senarai semak prosedur proses kerja yang mana untuk memastikan kerja buat kita ni siap dan sempurna. Dan tidak dilupakan untuk kita beri kebajikan, ambil penting soal kebajikan ahli pasukan kita. Mudah-mudahan kita akan sentiasa berada dalam konteks don't ever say never without attempt. Apa-apa kita cuba dulu. Mudah-mudahan ia berjaya. Ini di antara konsep yang mana konsep Quran yang saya maksudkan. Namun apa-apa pun kita tak lain dan tidak bukan sebagai manusia biasa, kita sentiasa dalam kerugian. Itu prinsip. Itu prinsip asas bahawa kita sentiasa dalam kerugian. Atas kita bagaimana itu kita memastikan bahawa kita boleh untung dalam proses kerja buat kita. Atas kita mengambil prinsip apa yang disebut dalam surah Wal-Asr, innal insana lafi khusr. Demi masa sungguh manusia ini dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Melainkan dia ni orang yang beriman, orang yang tetap dengan keimanan dia dan melakukan amal soleh. Dia buat kerja, buat sungguh-sungguh. Seterusnya illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil, dan orang yang sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran. Untuk kita memajukan, untuk kita meningkatkan, kita pesan yang baik-baik. Yang kita katakan yang boleh kita meningkatkan kita punya kerja buat kita dan berpesan-pesan dengan sabar. Dan dalam kita membina urus takbir ni, kita akan berdepan dengan macam dugaan, tomahan, kita katakan mehnah. Sabarlah dengan apa-apa urusan. Mudah-mudahan prinsip mendakap Quran ini kita akan dapat membangunkan diri kita dan ahli pasukan. Seterusnya antara ciri-ciri pemimpin pendidik yang mana yang mana konteks kita mendakap Quran ini adalah untuk dalam konteks pemimpin pendidik. Secara ringkasnya saya sebut, pertama, pemimpin ni individu yang sentiasa dalam buat satu kerja lah. Dia kena buat kerja. Kalau pengarah selalu ingatkan bahawa as a leader, you are thinker. You kena fikir apa yang patut kita buat demi untuk kita bangunkan kita punya organisasi kita, IPG kita. Kemudian kita katakan pastikan kita punya personality yang diyakini dan bermaklumat. Sebagai pimpin, personality kita kena jaga. Seterusnya kita katakan sementara kita diberi peluang dalam konteks kepimpinan, kita janakan idea-idea yang baru. Kita bina pengkaderan kepada ahli-ahli yang baru, sama ada dalam konteks pembinaan ilmu dan kemahiran. Dan seterusnya kita
sebagai pemangkin untuk mempengaruhi orang-orang bawah kita supaya kita bekerja lebih tekun dan lebih bersungguh-sungguh. Dan seterusnya kita berupaya untuk membuat keputusan. Ini di antara ciri-ciri pemimpin pendidik secara ringkas. Sebelum saya mengakhiri saya punya sesi saya ini, suka saya kongsikan satu yang saya namakan taksonomi pendidik, jiwa pendidik. Mungkin kita boleh bersetuju, mungkin kita tak bersetuju, dan mungkin kita ada pandangan lain. Cuma saya nak lontarkan, saya kata inilah satu platform yang sesuai untuk saya lontarkan satu idea taksonomi jiwa pendidik. Pastinya ia bukannya sekadar rekaan, pastikan saya cuba untuk memahami apa yang terkandung di dalam ilmu wahyu setakat mana yang diizinkan. Pertama sekali, untuk jadikan diri kita jiwa pendidik, satu niat. Kita kena ada niat. Niat ini adalah azam. Bila kita ada niat, perkara yang kedua, kita akan fokus pada konteks keikhlasan. Kan niat ini, bila kita bersungguh, dia libatkan keikhlasan hati kita, dan pada ketika itu kita akan membina the big why. Kenapa kita kena buat? Dan bagaimana kita nak buat? Dan ini antara satu kriteria yang kita kena jaga untuk kita upgrade, iaitu istiqamah. Seterusnya, apa yang saya boleh katakan, yang kedua, apa yang dalam hati kita tadi, pertama ini niat. Yang kedua, dalam hati kita kena sebut syukur. Iaitu hargai nikmat atau ujian yang kita hadapi. Kenapa ujian sama ada ujian atau nikmat, dia takkan salah alamat. Dia akan datang pada kita pada waktu yang kita patut terima. Apa yang kita perlu hadapi, kita hadaplah. Lunaskan tanggungjawab yang kita kena buat. Bersyukur dengan apa yang ada. Sabar dengan ujian. Dan kita beri, yang penting kita beri yang terbaik dalam keadaan kita. Dalam keadaan yang kita ada. Kata dia tekun setiap apa yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, akhlak. Akhlak ini perilaku mulia. Kita sebagai jiwa pendidik, kita insan. Akan membina generasi masa depan. Apa yang kita buat hari ini adalah hasilnya mungkin tidak kita dapat hari ini. Kita akan lihat pada masa depan. Ia adalah, akhlak kita ni manifestasi sikap kita. Kadang-kala apa yang kita cakap, itu yang ada dalam kepala kita. Namun apa yang kita bertindak, itu yang ada dalam hati kita. Yang penting, kita hormat dalam kita berurusan dengan sesiapa saja. Seterusnya adalah itqan. Itqan ini adalah mungkin kita katakan profesional lah. Tingkatkan keupayaan, kita punya kompetensi atau qawi kita sebut dalam tadi qawi, sama ada dari segi kemahiran, sama ada dari segi pemikiran, pengetahuan, strategi atau pendekatan. Kemudian kita jadi usahawan integriti. Saya pesan pada kita, usahawan integriti, untuk kita jadi orang yang ada integriti. Kita mampu menilai apa yang baik, apa yang tidak. Seterusnya, kriteria untuk kita merendahkan diri dalam kita bina wawasan. Apa-apa urusan, kita merendah diri. Takkan rugi kata ular menyusuk akar. Kan? Kita merendah diri dengan orang, tak ada salahnya. Okey. Yang seterusnya adalah hikmah. Kita bangunkan adab atau peradaban. Kita formasikan tindakan kita dari segi jasmani, kuasai keilmuan kita dari segi intelektual. Lunakkan bicara dalam konteks kita berkomunikasi sosial. Sebar dan akui kekurangan agar kita emosi kita terpimpin. Seterusnya dari kriteria kita, perluaskan manfaat citra pemimpin. Kesimpulan daripada sesi saya pada kali ini. Pertama, Quran dia merupakan manual rujukan untuk kita bangun bukan saja organisasi kita, tapi untuk ummah, dan kita bangunkan peradaban. Generasi terdahulu telah buktikan dengan Quran bukan saja bangunkan keluarga, tapi bangunkan empire, kepimpinan. Bukan satu nikmat, tapi keresahan. Jadi pemimpin bukan suka kita seronok,
Tapi kita resah. Kerana apa? Kerana kita sentiasa kena fikir, apa yang ahli kita buat, apakah step berikut yang untuk kita bangunkan organisasi kita. Cuma jika kita dilantik, bersama-sama kita ada tanggungjawab yang mana untuk kita tunaikan. Terima kasih kepada yang beri peluang untuk kita berada dalam saf pimpinan. Sebagaimana saya katakan, ia bukan satu nikmat. Jiwa pendidik, iaitu semangat untuk bangunkan peradaban masa depan dengan manual yang telah ditetapkan. Sebagaimana dalam konteks kita, manual yang kita ada, ini adalah Al-Quran. Yang mana ini adalah satu kitab yang lengkap, kitab yang menunjuk kejayaan. Apa bidang yang kita buat. Kita belajar bidang sains, kita belajar bidang geografi, kita mengajar bidang sejarah, bidang kurikulum, tambah-tambah di bidang IT. Dalam konteks saya bidang IT. Semuanya ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita mengambil pendekatan ini untuk kita bangunkan organisasi kita, untuk kita bangunkan IPG Kampus Pendidikan Teknik, untuk kita bangunkan seluruh umat. Dengan Al-Quran ini, mudah-mudahan ia memberi kita satu, kita katakan, nilai tambah dalam kita menguruskan organisasi kita. Akhir sekali, sebelum saya mengakhiri sesi saya ini, marilah kita sama-sama panjatkan doa. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih.